Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan beberapa perlawanan menarik dalam sesi jelajah pramusim pada kali ini. Manchester United tewas 3-2 dengan pasukan Borussia Dortmund. Liverpool berjaya menewaskan pasukan Leicester City 4-0. Manchester City tewas tipis 1-2 kepada pasukan Atletico Madrid. Feyenoord menang 2-1 ke atas pasukan Benfica. Chelsea menang 2-0 ke atas pasukan Fulham. Aston Villa seri 3 sama dengan pasukan Brentford. Nottingham Forest tewas tipis 1-0 kepada pasukan PSV Eindhoven. Kita mulakan dengan aksi Liga Super 2023. Seri Pahang bergelut atasi cabaran pasukan Perak. Seri Pahang berjaya memanfaatkan kelebihan sebagai tuan rumah apabila mendudukkan pasukan Perak 1-0 dalam aksi sebelah petang Liga Super di Stadium Darul Makmur semalam. Tok Gajah yang beraksi buat kali keempat pada sebelah petang berharap dapat kembali mencari retak kemenangan selepas dia belasah Sabah 4-0 pada 15 Julai yang lalu. Seri Pahang berjaya memperoleh satu-satunya gol dalam perlawanan ini melalui penyerang berbisa mereka iaitu Kepa Sherman pada minit ke-55 perlawanan. Keputusan ini memastikan Seri Pahang berkongsi mata dengan pasukan Kedah iaitu 37 mata, tetapi Kedah kekal di tangga ketiga Liga dengan kelebihan jaringan. Sabah cemas sebelum tewaskan pasukan Penang. Sabah terus mengejar kelompok 4 tak atas Liga selepas berjaya mengalahkan pasukan Penang FC 2-1 di Stadium Bandaraya malam tadi. Selepas tunduk 1-0 kepada pasukan Selangor pada 23 Julai lalu, anak buah Datuk Angki Sui mahu kembali ke landasan kemenangan. Pasukan pelawat tidak perlu menunggu lama untuk membuka jaringan apabila Irfan Fazail berjaya melakukannya pada minit ke-9. Ramon Makaro pula berjaya menambah gol kedua pasukan Sabah sebaik sahaja sebelum separuh masa pertama tamat. Biarpun ketinggalan, penyokong pasukan Penang terus memberikan sokongan untuk pasukan mereka untuk terus bangkit mengejar dan hasilnya Alif Iqmar Riza Anwar berjaya merapatkan jurang pada minit ke-76. Keputusan bagaimanapun kekal menjebelahi pasukan Sabah sehingga tamat perlawanan dan memberikan 3 mata berharga untuk mereka bawa pulang ke Sabah nanti. Manchester United tewas 3-2 di tangan pasukan Borussia Dortmund. Perlawanan pramusim Manchester United berakhir dengan kekalahan apabila terpaksa aku dengan pasukan Borussia Dortmund 3-2. United berjaya mendahului pada minit ke-24 dengan jaringan Diogo Dalot. Namun 2 gol pantas dunia malam menuju ke pojok babak pertama telah memastikan Dortmund masuk ke ruang ganti dengan berkelebihan 2-1. Separuh masa kedua, United kembali mengikat kedudukan melalui jaringan Anthony pada minit ke-52. Namun Dortmund berjaya memastikan kemenangan apabila striker muda Dortmund, Youssoufa Moukoko, menjadikan gol kemenangan pada minit ke-71 perlawanan, sekaligus menutup perlawanan dengan keputusan tersebut. United akan bertemu dengan pasukan Lens pada 3 Ogos, manakala Dortmund akan bertemu dengan Chelsea pada tarikh yang sama. Liverpool mudah atasi pasukan Leicester City. Liverpool yang sebelum ini hanya mampu seri dengan pasukan divisi kedua Jerman kembali menunjukkan tarikh sebenar mereka apabila mudah mengatasi cabaran Leicester City 4-0 semalam. Kedua pasukan menurunkan kesemua pemain terbaik mereka, tetapi kualiti yang ada pada pemain Liverpool menjadikan kelebihan buat mereka. Darwin Núñez berjaya memulakan pesta gol Liverpool dengan jaringan pertama pada minit ke-30 sebelum pemain remaja mereka iaitu Bobby Clark yang baru berusia 18 tahun menambah gol kedua hanya 5 minit berselang. Diego Jota mempamerkan aksi mantapnya dengan jaringan ketiga pada minit ke-38 dan Ben Doak melengkapkan kemenangan bergaya mereka dengan jaringan keempat pada minit ke-64 perlawanan. Liverpool akan berdepan cabaran sebenar apabila mereka akan bertemu dengan pasukan Bayern Munich pada 2 Ogos nanti. Dan perlawanan terakhir untuk jelajah pramusim mereka dengan menentang pasukan Darmstadt pada 8 Ogos sebelum kembali ke England untuk memulakan aksi pertama Liga Perdana Inggeris dengan menentang Chelsea pada 13 Ogos nanti. Chelsea semakin yakin untuk memulakan musim baru bersama dengan Pochettino. Chelsea dilihat semakin yakin untuk memulakan musim baru mereka apabila menang selesa 2-0 ke atas pasukan Fulham awal pagi tadi. Pochettino yang menurunkan ramai muka baru sebagai keserbasan utama mereka nyata mempamerkan hasil yang lebih kemas berbanding ketika mereka seri dengan pasukan Newcastle tempoh hari. Mereka berjaya membuka tirai jaringan melalui pemain pertahanan veteran mereka iaitu Thiago Silva pada minit ke-20 dan Christopher Nkunku sekali lagi mempamerkan kualiti yang dia ada dengan jaringan gol kedua pada minit ke-41. Fulham sudah tewas 2 kali secara berturut-turut dalam aksi pramusim dan diharap dapat terus memberikan aksi yang menarik untuk aksi terakhir mereka untuk menentang pasukan Hoffenheim nanti. Ousmane Dembele akan ke pasukan Paris Saint-Germain. Pemain sayap Barcelona, Ousmane Dembele, dilaporkan telah bersetuju untuk menyertai pasukan Paris Saint-Germain
dan Barcelona sudah pun memberikan kebenaran untuk pemain itu melakukannya. Paris Saint-Germain dikatakan menawarkan kontrak selama 5 tahun kepada Dembele dan mereka bersetuju dengan tawaran tersebut. Seterusnya, pasukan Paris Saint-Germain akan mengemukakan tawaran bertulis secara rasmi kepada Barcelona dan akan meneruskan perbincangan dengan pihak Barca mengenai yuran perpindahan pemain tersebut. Bagi pihak Xavi pula, dia mahukan Bernardo Silva daripada Manchester City untuk mengisi kekosongan yang telah ditinggalkan oleh Ousmane Dembele. Dia mahu Barcelona menyegerakan permintaannya kerana mahu mempercepatkan pemain itu secepat mungkin. Chelsea berjaya dapatkan seorang lagi pemain. Chelsea masih belum selesai dalam proses pembelian pemain apabila mereka dilaporkan baru saja berjaya untuk mendapatkan seorang pemain Monaco, iaitu Asa Disasi. Persetujuan di antara kedua kelab sudah pun dicapai dengan kontrak selama 5 tahun diberikan kepada pemain tersebut dan yuran perpindahan sebanyak 45 juta euro. Ujian kesihatan akan dilakukan pada awal minggu hadapan dan mereka sudah pasti menewaskan pasukan Manchester United dan juga Newcastle yang sebelum ini berminat dengan Disasi. Crystal Palace berjaya dapatkan bintang daripada Brazil. Crystal Palace diberitakan akan menerima kehadiran bintang daripada Brazil, iaitu Matheus Franca, yang kini sedang beraksi dengan pasukan Flamengo. Crystal Palace akan membayar sebanyak 20 juta euro bersama dengan 10 juta lagi tambahan kepada nilai tersebut sebagai yuran perpindahan yang telah pun mereka bersetuju. Ini merupakan antara signing terbaik mereka dalam cubaan mereka untuk terus kekal bersaing dalam Liga Perdana Inggeris pada musim hadapan. Real Madrid tidak mahu bayar lebih untuk dapatkan Kylian Mbappe. Kylian Mbappe yang kini disebut-sebut bakal menyertai pasukan Liverpool secara pinjaman sebelum meneruskan kiranya untuk menyertai pasukan Real Madrid secara percuma sebab saja kontraknya tamat nanti. Real Madrid juga awal-awal lagi sudah menyatakan yang mereka tidak akan bayar sebanyak 230 juta euro kepada pasukan Paris Saint-Germain semata-mata untuk memenuhi impian pemain itu untuk menyertai mereka, sedangkan mereka akan mendapatkannya secara percuma nanti. Kontroversi ini diharap dapat segera berakhir, memandangkan musim baru Liga juga sudah begitu hampir untuk dimulakan. Mengapa bayar lebih? Trivago kan ada. Chelsea mahu bawa masuk lagi pemain baru. Chelsea kini sedang dikaitkan lagi dengan pemain pasukan Real Madrid, iaitu Federico Valverde, yang sebelum ini dikatakan akan berpindah ke pasukan Liverpool. Mereka juga sedang cuba untuk mengacau beberapa kelab besar yang cuba mendapatkan Muhammad Kudus daripada pasukan Ajax. Manchester United kemukakan tawaran kepada Fiorentina. Manchester United dilaporkan sudah mengemukakan tawaran secara rasmi kepada pasukan Fiorentina bagi mendapatkan pemain tengah mereka, iaitu Sofyan Amrabat. Segalanya terpulang kepada pasukan itu, sama ada mahu menerima ataupun menolak tawaran sudah diberikan itu. Bayern Munich kekal positif untuk dapatkan Harry Kane. Bayern Munich tidak menunjukkan sedikit pun perasaan putus asa untuk mendapatkan penyerang Spurs, iaitu Harry Kane, selagi jendela perpindahan tidak ditutup secara rasmi. Mereka akan cuba memberikan sebanyak 75 juta pound untuk mendapatkan pemain itu yang kini sudah kali ketiga mereka cuba untuk mendapatkan pemain tersebut. Barcelona tamatkan kontrak Sergio Dest. Barcelona dilaporkan sudah menamatkan kontrak Sergio Dest yang dilihat tidak begitu menjadi ketika dipinjamkan ke pasukan AC Milan pada musim lalu. Mereka juga melakukan perkara tersebut selepas tidak mendapat tawaran sesuai daripada mana-mana pihak untuk mereka menjual pemain itu. West Ham setuju untuk lepaskan Gianluca Scamacca. West Ham United bersetuju untuk melepaskan penyerang mereka, iaitu Gianluca Scamacca, secara pinjaman kepada pasukan Roma dengan opsi untuk bayar bernilai 19 juta pound. David Raya tidak akan ke Bayern, tetapi mungkin ke Arsenal. David Raya dikatakan telah menolak tawaran daripada pasukan Bayern Munich kerana mereka hanya mahu mendapatkannya secara pinjaman sahaja. Tawaran itu juga ditolak oleh pasukan Brentford. Arsenal secara tiba-tiba telah memasuki perlumbaan untuk mendapatkan David Raya atas sebab kemungkinan David Turner akan meninggalkan kelab disebabkan mendapat tawaran daripada pasukan Nottingham Forest. Brentford masih lagi dengan penilaian mereka, dengan mereka akan menerima sekurang-kurangnya 40 juta pound untuk melepaskan pemain tersebut. Luis Suarez mahu bersara bersama Lionel Messi. Ketika ditanya dalam satu temu ramah, Suarez mengakui impiannya dan juga Messi adalah untuk bersara bersama-sama. Suarez juga menambah, dia masih lagi tidak tahu yang dia akan terus bermain ataupun bersara. Luis Suarez telah pun bersetuju untuk menamatkan kontraknya bersama pasukan Gremio dengan lebih awal iaitu pada Disember 2023. Kontrak Suarez sepatutnya akan tamat pada Disember 2024 dan kemungkinan besar Inter Miami akan cuba dapatkan Luis Suarez pada Januari tahun hadapan.
Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.